Kisah yang ingin saya ceritakan hari ini adalah satu episod yang sungguh menakjubkan. Di sebuah negara di Amerika Selatan, ada seorang wanita muda yang bekerja sebagai pegawai polis sambil melakukan kerja sambilan di salon rambut dengan gaji bulanan kira-kira 80,000 yen Jepun bersamaan kira-kira Rm2800. Namanya Louisa. Demi keluarganya yang bergelumang hutang kerana bil hospital ibunya, dia bekerja siang dan malam, namun masa depannya kelihatan gelap. Kemudian, seperti takdir, seorang lelaki warga negara Malaysia muncul dalam hidupnya. Pertemuan mereka hanya berlangsung selama sebulan, tetapi masa yang singkat itu telah mengubah kehidupan Louisa sepenuhnya. Mengetepikan bantahan keras ibu bapanya, Louisa berangkat ke Malaysia di seberang dunia tanpa berfikir panjang. Apa yang dia alami di Malaysia adalah di luar jangkaan. Dan beberapa tahun kemudian, mengapa ibu bapanya yang melawat Malaysia menitiskan air mata di lapangan terbang? Kini, saya akan mulakan kisah menyentuh hati itu. Langganan, like, dan notifikasi Anda adalah kekuatan besar bagi saya. Nama saya Louisa. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Buenos Aires, Argentina. Pada usia 22 tahun, saya akhirnya menjadi pegawai polis, impian saya selama ini. Saya belajar bersungguh-sungguh selama 3 tahun. Saya tidak tahu betapa gembiranya ibu bapa saya apabila saya lulus peperiksaan. Ayah menepuk bahu saya dan berkata dia bangga. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Pada hari saya menerima gaji pertama, saya terkejut. Kira-kira 80,000 yen Jepun. Jika ditukarkan ke mata wang Jepun, ia sekitar jumlah itu. Saya tidak percaya ini adalah gaji bulanan seorang penjawat awam. Rakan sekerja di balai polis semuanya dalam situasi yang sama. Tiada siapa yang mengeluh, mereka semua menganggap ini adalah perkara biasa. Saya membuat keputusan untuk menjadi pegawai polis demi ibu saya. Ibu jatuh sakit teruk pada tahun saya menamatkan pengajian sekolah menengah. Dia dimasukkan ke hospital kerana komplikasi diabetes, dan kos rawatan sangat tinggi. Sistem perubatan di negara kami tidak tersusun dengan baik. Jadi kami terpaksa meminjam wang daripada saudara mara untuk membayar bil hospital dan ia masih tidak mencukupi, menyebabkan kami terpaksa meminjam daripada Long. Ayah menguruskan sebuah kedai runcit kecil, tetapi ada hari perniagaan berjalan lancar dan ada hari tidak. Ekonomi negara kami sentiasa tidak menentu. Adalah perkara biasa bagi barangan yang berharga 1,000 peso semalam menjadi 1,500 peso hari ini. Orang ramai akan menukar gaji bulanan mereka kepada barangan sebaik sahaja menerimanya kerana wang akan terus susut nilainya jika disimpan. Saya tidak dapat menampung hidup hanya dengan menjadi pegawai polis. Jadi, pada waktu malam, saya bekerja di salon rambut di kejiranan. Ia adalah kerja mudah seperti mencuci rambut dan mengeringkan rambut. Pemilik salon rambut itu seorang yang baik hati. Dia tahu keadaan saya dan cuba memberi saya waktu kerja sebanyak mungkin. Ada hari saya bertugas di balai polis dari jam 6 pagi hingga 3 petang, kemudian bergegas ke salon rambut dan bekerja sehingga jam 10 malam. Apabila saya pulang ke rumah, sudah melebihi tengah malam. Selepas mandi dan tidur, saya bangun pada jam 4 pagi, tidur hanya 2 jam, dan bangun lagi untuk pergi bertugas di balai polis. Kehidupan seperti ini berterusan selama lebih dari setahun. Rakan-rakan saya cemburu kerana saya seorang penjawat awam, tetapi saya tidak dapat tersenyum. Saya fikir, penjawat awam apa ini? Walaupun semasa meronda bandar dengan uniform polis, saya tidak nampak masa depan. Saya hanya berfikir bahawa dalam 10 tahun lagi, saya masih akan menerima gaji yang sama sambil bekerja di salon rambut. Suatu hari, seorang pegawai senior di balai polis berkata kepada saya, Louisa, mengapa kamu hidup susah begini? Hiduplah seadanya. Lagipun, tiada apa yang akan berubah. Pada saat saya mendengar kata-kata itu, dada saya terasa sesak. Senior itu adalah seorang pegawai polis yang sudah 15 tahun berkhidmat. Walaupun setelah 15 tahun bekerja, gaji bulanannya hampir sama dengan saya. Kenaikan pangkat juga hampir tiada. Malam itu, selepas tamat kerja di salon, saya menangis di dalam bas dalam perjalanan pulang ke rumah. Saya menitiskan air mata sambil melihat keluar tingkap agar tiada siapa yang perasan. Saya tidak perlukan sebarang kemuliaan.
Saya hanya ingin hidup biasa tanpa hutang. Saya ingin membeli barang di pasar raya tanpa melihat label harga setiap bulan, tanpa risau tentang sewa rumah. Itulah harapan saya. Saya cuba tidak menunjukkan kesedihan saya kepada ibu bapa. Ibu masih perlu mengambil obat, dan ayah pula letih menguruskan kedai. Saya fikir, jika saya jatuh sakit, keluarga kami akan hancur. Oleh itu, saya tersenyum. Saya cuba tersenyum ceria hanya di rumah. Namun, setiap kali saya melihat cermin, wajah saya terasa asing. Wajah saya yang berusia 23 tahun kelihatan letih seperti orang berusia 30-an. Garisan halus mula muncul di sekeliling mata dan rambut saya banyak gugur. Rakan-rakan saya jauh lebih ceria dan cantik daripada saya. Saya rasa seperti ditinggalkan. Setiap malam saya berdoa, Tuhan, tolonglah berikan saya satu peluang sahaja. Peluang untuk keluar dari kehidupan seperti neraka ini. Saya benar-benar bekerja keras, saya tidak pernah malas. Jadi, mengapa hidup saya begitu susah? Adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Tiada jawaban. Namun, doa saya akan segera dimakbulkan. Dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan, ia akan berlaku tepat seminggu kemudian. Pada malam Jumaat itu, selepas tamat kerja di salon rambut, saya keluar dan sudah jam 11 malam. Saya perlu berjalan kira-kira 10 menit ke perhentian bas. Jalanan lengang, kadang-kadang orang mabuk berlalu lalang, dan saya mendengar anjing menyalak dari jauh. Saya berjalan dalam keadaan letih dan hampir terhuyung-hayang. Pada hari itu, kaki saya terasa goyah. Saya berdiri sepanjang pagi bertugas di balai polis dan juga berdiri sepanjang waktu di salon rambut. Tumit kasut saya sudah haus dan berbunyi setiap kali saya melangkah. Perhentian bas mula kelihatan. Saya fikir, sedikit lagi akan sampai. Tepat pada masa itu, saya tiba-tiba mendengar bunyi berderit di atas kepala saya. Apabila saya mendongak, saya melihat papan tanda besi lama sedang bergoyang. Mungkin skru tercabut atau angin telah membuatnya bergoyang kuat. Saya secara naluri merasakan bahaya. Saya fikir, saya perlu cepat mengelak. Tetapi badan saya tidak mendengar kata. Saya terlalu letih, dan tindak balas saya lambat. Papan tanda itu semakin condong, dan saya hanya berdiri di situ, terpaku melihatnya. Tepat pada saat itu, seseorang menarik lengan saya dengan kuat. Saya terdorong ke tepi, dan serta-merta di belakang saya kedengaran bunyi gedebuk. Papan tanda itu jatuh. Ia jatuh tepat di tempat saya berdiri tadi. Jika saya tidak mengelak, saya pasti akan mengalami kecederaan parah. Anda baik-baik saja? Seorang lelaki tidak dikenali bertanya dalam bahasa Melayu. Saya boleh berbahasa Sepanyol dan Inggris, jadi saya menjawab dalam bahasa Inggris, terima kasih. Jika bukan kerana Anda, saya pasti dalam masalah besar. Lelaki itu fasih berbahasa Inggris. Syukurlah. Anda pasti sangat terkejut. Pada masa itu, barulah saya melihatnya dengan jelas. Dia seorang Asia, kelihatan seperti orang Malaysia atau Cina. Ketinggiannya biasa, dan dia memakai cermin mata. Melihat dia membawa beg galas, dia kelihatan seperti seorang pelancong. Usianya kira-kira 27 atau 28 tahun. Nama saya Tan Chi Keong. Saya dari Malaysia. Dia menghulurkan tangannya untuk bersalaman. Saya juga menghulurkan tangan. Saya Luisa. Saya orang sini. Terima kasih banyak-banyak. Tepat pada masa itu, bas tiba di perhentian. Saya perlu menaiki bas itu. Itu bas saya, kata saya, dan Chi Keong juga cuba menaiki bas yang sama. Saya pun dalam perjalanan pulang ke penginapan. Boleh saya naik bersama? Kami naik bas bersama. Semasa menunggu di perhentian bas, kami mula berbual. Ini kali pertama Anda di Buenos Aires? Saya bertanya. Chi Keong mengangguk. Ya, saya tiba hari ini. Saya merancang untuk melancong di Amerika Selatan selama kira-kira sebulan dan Buenos Aires adalah bandar pertama. Sebulan? Saya terkejut. Cuti panjangnya. Chi Keong tersenyum. Saya dapat cuti rehat dari syarikat. Saya bercadang untuk melancong ke Amerika Selatan, tempat yang selalu ingin saya kunjungi. Saya cemburu. Saya fikir, syarikat yang sungguh baik kerana memberi cuti sebulan. Bas tiba dan kami naik bersama. Bas itu tidak penuh. Kami duduk bersebelahan di tempat duduk belakang. Chi Keong berkata sambil melihat keluar tingkap, ramai orang walaupun sudah malam. Saya menjawab, ramai orang yang bekerja pada waktu ini, seperti saya.
Luisa bekerja sebagai apa? Chi Keong bertanya. Pegawai polis, jawab saya, dan Chi Keong menunjukkan ekspresi terkejut. Benarkah? Kalau begitu, mengapa Anda menaiki bas seorang diri pada waktu ini? Saya sedikit ragu-ragu, tetapi entah mengapa, saya rasa ingin jujur dengan Chi Keong. Saya tidak dapat menampung hidup hanya dengan gaji pegawai polis, jadi saya juga bekerja di salon rambut. Baru sahaja tamat kerja di salon rambut dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Ekspresi Chi Keong menjadi serius. Pasti susah. Dia bukan bersimpati, tetapi seolah-olah cuba memahami dengan sepenuh hati. Saya tersenyum pahit. Oh, saya sudah biasa. Saya sudah hidup begini selama lebih dari setahun. Kami terus berbual. Chi Keong bertanya tentang tempat-tempat pelancongan yang disyorkan di Buenos Aires, dan saya memberitahunya seberapa yang saya tahu. Dia mendengar dengan serius, malah mencatatnya di telepon bimbitnya. Alangkah baiknya jika Luisa boleh menjadi pemandu pelancong saya, katanya sambil tersenyum. Di dalam bas, kami secara semula jadi bercerita tentang diri masing-masing. Chi Keong bercerita tentang Malaysia, dan saya bercerita tentang realiti di Argentina. Saya mula berasa lebih selesa. Seolah-olah kami rakan lama. Bas tiba di 3 perhentian sebelum perhentian saya. Saya bersedia untuk bangun. Chi Keong bertanya, "Di mana rumah Luisa?" Saya menjawab, 3 perhentian lagi. Pada masa itu, Chi Keong tiba-tiba berkata, "Boleh saya belikan kopi untuk Anda? Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan betul kepada orang yang telah menyelamatkan nyawa saya." Saya melihat jam. Sudah hampir tengah malam, tetapi saya tidak mahu menolak. Baiklah, tetapi pada waktu ini, tidak banyak kafe yang buka. Apabila saya berkata begitu, Chi Keong bertanya, "Anda tahu tempat yang buka?" Saya berfikir sejenak. Jika turun 3 perhentian sebelum perhentian saya, ada sebuah kafe kecil yang buka sehingga lewat malam. "Kalau begitu, mari kita turun di sana," kata Chi Keong. Saya terkejut, "Tapi di mana penginapan Anda?" "Anda kata akan naik bas ini." Chi Keong tersenyum. "Penginapan saya 10 perhentian lagi dari sini." "Tapi tak mengapa. Kalau begitu, bukankah itu arah bertentangan? Bukankah terlalu jauh?" Apabila saya bimbang, Chi Keong menggelengkan kepalanya. "Tidak mengapa. Saya ingin berbual dengan Luisa. Saya boleh pulang dengan teksi. Saya dapat merasakan keikhlasannya. Hati saya berdebar-debar kerana dia sanggup turun 3 perhentian sebelum penginapannya hanya untuk pergi ke kafe dengan saya." "Anda pasti baik-baik saja?" saya bertanya lagi. "Ya, saya pasti," jawab Chi Keong dengan suara penuh keyakinan. Kami turun bas bersama di perhentian 3 hentian sebelum itu. Udara malam terasa sejuk. Sambil berjalan ke kafe, saya mengerling ke arah Chi Keong. Siapa lelaki ini? Baru berjumpa sejam yang lalu, tetapi mengapa saya berasa begitu selesa, dan mengapa dia sanggup pergi ke arah bertentangan dengan penginapannya hanya untuk meluangkan masa bersama saya? Kami tiba di kafe. Kafe itu hampir kosong, dan kami duduk di meja di sudut. Saya memesan cappuccino, dan Chi Keong memesan cafe latte. "Bagaimana dengan Argentina?" saya bertanya terlebih dahulu. Chi Keong berfikir sejenak, kemudian berkata dengan berhati-hati, "Sejujurnya, ada bahagian yang agak menakutkan. Orang di sini baik hati, tetapi saya dengar keselamatannya tidak terjamin, jadi saya berasa sedikit tegang apabila berjalan di bandar." Saya tersenyum pahit. "Betul. Walaupun saya seorang pegawai polis, terus terang saya katakan, keselamatan di negara kami tidak begitu baik. Terutama pada waktu malam, Anda perlu berhati-hati." Chi Keong mengangguk. "Kalau begitu, mengapa Luisa keluar seorang diri? Bukankah berbahaya?" Saya menjelaskan keadaan saya dengan lebih terperinci. Tentang hutang yang banyak kerana bil hospital ibu. Tentang gaji bulanan pegawai polis yang hanya kira-kira 80,000 yen Jepun. Chi Keong mendengar cerita saya dengan penuh perhatian. Dia tidak menyampuk di tengah jalan. Dia hanya mengangguk sambil mendengar. "Bagaimana dengan Malaysia?" saya bertanya. Chi Keong berfikir sejenak sebelum berkata, "Malaysia juga tidak sempurna. Persaingan sengit dan banyak tekanan, tetapi sistemnya sememangnya stabil. Gaji bulanan dibayar tepat pada masanya,
dan bil hospital juga sebahagian besarnya ditanggung oleh insurans. Kata-kata itu membuat hati saya berdebar. Gaji bulanan dibayar tepat pada masanya adalah sesuatu yang luar biasa. Kami kadang-kadang menerima gaji bulanan lewat 1 atau 2 bulan kerana kekurangan bajet kerajaan dan bil hospital ditanggung insurans adalah seperti mimpi. Kami berbual sehingga jam 2 pagi. Chi Keong berkata dia seorang pekerja syarikat. Hanya seorang pekerja syarikat biasa. Dia berkata dia ingin melancong ke Amerika Selatan selama sebulan untuk memikirkan semula hidupnya. Esok ada masa lapang? Chi Keong bertanya. Saya tidak begitu tahu tentang Buenos Aires. Saya ingin minta Anda menjadi pemandu pelancong dan sudah tentu saya akan menanggung semua kos. Saya teragak-agak. Esok adalah hari Sabtu, jadi saya tidak bertugas di balai polis tetapi saya ada kerja di salon rambut. Namun, entah mengapa, saya tidak mahu menolak. Saya berasa selesa berbual dengan Chi Keong. Dia mendengar cerita saya dengan serius dan tidak bersimpati. Dia hanya berusaha untuk memahami. Baiklah, mari kita berjumpa esok jam 10 pagi, jawab saya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya berasa aneh, teruja tetapi juga cemas. Mengapa saya begitu tertarik dengan seseorang yang baru saya temui hari ini? Saya menggelengkan kepala. Dia akan pulang ke Malaysia sebulan lagi. Janganlah terlalu berharap. Saya berkata kepada diri sendiri. Esok paginya, saya bangun lebih awal daripada biasa. Saya mandi dan mencari pakaian di almari. Tiada pakaian yang sesuai. Hanya uniform polis atau baju T lama yang saya pakai di salon rambut. Akhirnya, saya mengeluarkan seluar jeans paling cantik dan kemeja putih. Ibu sedang membuat kopi di dapur. Luisa, kamu nak kemana hari ini? Ibu bertanya. Jumpa kawan? Saya berbohong. Saya tahu ibu akan bimbang jika saya beritahu akan berjumpa dengan seorang lelaki Malaysia. Tempat pertemuan kami adalah sebuah dataran di pusat bandar. Saya tiba 10 minit lebih awal. Chi Keong sudah berada di sana. Dia memegang 2 cawan kopi. Saya fikir awak belum sarapan, katanya sambil tersenyum dan menghulurkan kopi kepada saya. Saya terharu. Ini kali pertama saya bertemu orang yang begitu mengambil berat. Terima kasih. Berapa harganya? Apabila saya cuba mengeluarkan dompet, Chi Keong melambaikan tangan. Tidak mengapa. Anggaplah ini sebagai upah pemandu pelancong. Saya berasa janggal, tetapi menerimanya. Kami mula-mula pergi ke tempat pelancongan yang terkenal. Kami melawat bangunan-bangunan berwarna-warni di kawasan La Boca. Chi Keong mengambil banyak gambar. Dia mengajak saya untuk mengambil gambar bersama dan kami mengambil beberapa keping. Wajah saya dalam gambar kelihatan ceria setelah sekian lama. La Boca adalah salah satu tempat pelancongan paling terkenal di Buenos Aires. Jalan Caminito penuh dengan bangunan yang dicat dengan warna-warni. Ada juga orang yang menari tango. Chi Keong kagum dan mengambil gambar. Tempat yang sungguh indah. Chi Keong memuji. Saya tersenyum dan menjawab, semua pelancong berkata begitu. Tetapi orang yang tinggal di sini hidup susah. Hanya luaran sahaja yang cantik. Chi Keong memandang saya. Luisa sentiasa berfikir secara realistik. Ya. Saya mengangkat bahu. Itulah realitinya. Hanya pelancong sahaja yang boleh bercerita tentang impian. Apabila tiba waktu makan tengah hari, Chi Keong mencari sebuah restoran. Ia adalah restoran khusus asado. Walaupun bukan restoran mewah, ia adalah tempat yang bersih dan sering dikunjungi penduduk tempatan. Asado di sini terkenal. Sila cuba, saya mengesyorkan. Melihat menu, Chi Keong berkata, pesanlah apa sahaja yang Luisa suka. Saya akan bayar. Saya menolak. Tidak, saya akan bayar. Ini negara saya. Chi Keong tidak memaksa. Kalau begitu, mari kita bayar separuh-separuh. Kata-kata itu melegakan saya. Saya dapat menjaga harga diri saya. Kami memesan asado. Daging panggang arang dihidangkan dan baunya sangat harum. Chi Keong mencuba satu suap dan memuji. Sangat sedap. Selepas selesai makan dan membayar bil, Chi Keong membayar separuh dengan tepat. Dia tidak cuba membayar lebih. Saya berasa pelik. Selalunya, lelaki akan cuba membayar semua di hadapan wanita untuk menunjukkan kebaikan mereka. Tetapi Chi Keong berbeza. Mengapa Anda berkeras untuk membayar separuh-separuh? Saya bertanya. Chi Keong menjawab dengan serius. Saya bimbang Luisa akan berasa tidak selesa.
Anda seorang yang berharga diri tinggi. Jika saya membayar semua, Anda akan rasa berhutang. Saya terkejut. Pelik bagaimana seseorang yang baru saya kenal beberapa hari dapat memahami saya dengan begitu baik. Betul, saya memang berharga diri tinggi. Miskin, tetapi saya tidak mahu mengemis. Chi Keong memahami itu. Pada sebelah petang, kami pergi ke kedai buku. Chi Keong berkata dia suka buku, dan di kedai buku itu, dia menemui edisi Sepanyol seorang penulis Malaysia. Wah, ada buku Malaysia di sini juga. Dia teruja. Saya juga mengambil buku itu. Adakah sastra menarik? Ya. Akhir-akhir ini, penulis Malaysia semakin diiktiraf di seluruh dunia, kata Chi Keong dengan bangga. Saya ingin membeli buku itu, tetapi saya melihat label harga dan berputus asa. Ia terlalu mahal. Chi Keong seolah-olah perasan. Mahu saya hadiahkan? Saya menggelengkan kepala. Tidak mengapa. Namun, dalam perjalanan ke kaunter pembayaran, Chi Keong mengambil buku itu. Saya cuba menghalangnya, tetapi dia sudah membayar. Ini hadiah, baca nanti dan fikirkan tentang Malaysia. Saya tidak dapat berkata apa-apa kecuali, terima kasih. Menjelang petang, kami duduk di sebuah kafe. Chi Keong bertanya dengan berhati-hati, Luisa ingin meninggalkan Argentina? Saya menjawab dengan jujur, ya. Setiap hari saya fikirkan itu. Tetapi kemana saya boleh pergi? Saya tidak ada wang atau visa. Chi Keong mengangguk. Jika Anda mendapat peluang, kemana Anda ingin pergi? Saya berfikir sejenak. Tempat yang selamat. Tempat yang tidak menakutkan untuk berjalan sendirian pada waktu malam. Tempat gaji dibayar tepat pada masanya dan tidak perlu risau tentang bil hospital. Malaysia adalah tempat seperti itu, kata Chi Keong. Ia tidak sempurna, tetapi sekurang-kurangnya keselamatan asas terjamin. Seorang wanita boleh pergi ke kedai, serbaneka sendirian pada jam 12 tengah malam dan ia baik-baik saja. Saya tidak percaya. Benarkah? Chi Keong mengangguk. Pada hari kedua, kami juga meluangkan masa bersama. Chi Keong sentiasa meminta resit setiap kali dia memberi tip. Apabila menaiki taksi, dia memastikan untuk memeriksa meter. Saya bertanya, mengapa Anda begitu teliti? Chi Keong menjawab, di Malaysia, itu adalah perkara biasa. Mengira dengan tepat adalah tanda saling menghormati. Kata-katanya sangat mengesankan saya. Di sini, bersikap sambil lewa adalah perkara biasa, jadi jika wang baki sedikit berbeza, kami biarkan sahaja dan selalunya tiada resit diberikan. Tetapi Chi Keong melakukan semuanya dengan tepat. Pada hari ketiga, saya menunjukkan kepada Chi Keong tempat kegemaran saya. Ia adalah sebuah taman kecil di tepi sungai. Tidak ramai orang dan suasananya tenang. Kami duduk di bangku dan melihat sungai. Apa impian Luisa? Chi Keong bertanya. Saya tersenyum pahit. Impian? Apa gunanya ada impian? Lagipun, ia tidak akan tercapai. Chi Keong berkata dengan serius. Walaupun begitu, kita perlu ada impian. Itulah yang membuatkan kita terus hidup. Saya berfikir sejenak. Kemudian saya berkata dengan berhati-hati, hidup biasa, hidup bahagia bersama keluarga tanpa hutang. Itulah impian saya. Chi Keong memegang tangan saya. Impian itu pasti akan tercapai. Saya ingin mempercayai kata-kata itu. Tetapi Chi Keong akan pulang ke Malaysia sebulan lagi. Kami mungkin tidak akan berjumpa lagi. Fakta itu sangat menyakitkan bagi saya. Tetapi saya tidak meluahkannya. Saya ingin menikmati saat ini. Tiba malam hari ketiga. Kami berjalan di bandar lewat malam. Tidak banyak kata-kata. Kedua-dua kami seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat meluahkannya. Saya akan hantar Anda ke penginapan, kata saya. Chi Keong berkata tidak mengapa, tetapi saya berkeras. Saya ingin bersama dengannya lebih lama lagi. Penginapan itu terletak di kawasan bandar lama. Pada siang hari, ramai pelancong, tetapi pada waktu malam, ia adalah kawasan yang lengang. Kami memasuki lorong sempit. Lampu jalan berkelip-kelip. Ia kelihatan seperti rosak. Tiba-tiba, saya merasakan kehadiran orang di hadapan. 3 lelaki muncul. Mereka kelihatan berusia awal 20-an dan seperti mabuk. Seorang daripada mereka mendekati kami. Hei, kalau nak lalu sini, kena bayar tol, kata lelaki itu dengan kasar. Saya berasa tegang. Situasi seperti ini saya pelajari dalam latihan polis.
Tetapi apabila mengalaminya sendiri, saya berasa takut. Chi Keong menolak saya ke belakang. Berapa harganya? Chi Keong bertanya dengan tenang. 50.000 peso untuk 2 orang, kata lelaki itu sambil tersengih. Itu adalah jumlah yang tidak masuk akal. Bagi orang seperti kami, itu adalah kos hidup seminggu. Chi Keong mengeluarkan dompetnya. Saya hanya ada 10.000 peso. Lelaki-lelaki itu ketawa. Kalau begitu, serahkan beg tangan dan telepon wanita itu. Jantung saya berdebar kencang. Dalam beg tangan saya, ada kad pengenalan polis saya. Telepon bimbit juga sangat penting bagi saya. Chi Keong melangkah setapak ke hadapan. Tidak boleh. Itu tidak mungkin. Suaranya penuh dengan ketegasan. Lelaki-lelaki itu mendekati dengan mengancam. Apa? Awak ada keberanian? Wanita ini adalah seorang pegawai polis, kata Chi Keong dengan tegas. Apa yang Anda semua lakukan sekarang adalah rompakan. Balai polis hanya 10 minit dari sini, dan jika saya melaporkan sekarang, Anda semua akan tamat. Saya terkejut. Saya tidak faham bagaimana Chi Keong boleh begitu tenang. Lelaki-lelaki itu juga kelihatan bingung. Mereka saling berpandangan. Pegawai polis? Seorang daripada mereka bertanya dengan curiga. Chi Keong berkata kepada saya, Luisa, sila tunjukkan kad pengenalan polis Anda. Dengan tangan yang menggeletar, saya membuka beg tangan saya dan mengeluarkan kad pengenalan polis. Apabila melihat kad pengenalan polis, lelaki-lelaki itu berundur. Sial, dia pegawai polis rupanya. Mereka mengutuk sambil pergi. Pada masa itu barulah kaki saya hilang kekuatan. Chi Keong memegang saya. Anda baik-baik saja? Dia bertanya dengan bimbang. Saya mengangguk, namun air mata saya mengalir. Bukan sahaja kerana takut, tetapi saya sangat terharu kerana Chi Keong telah melindungi saya. Terima kasih. Jika bukan kerana Anda, saya pasti dalam masalah besar. Chi Keong memeluk bahu saya. Semuanya sudah berlalu. Anda selamat sekarang. Saya menangis di dadanya untuk seketika. Stres dan ketakutan yang terkumpul selama ini seolah-olah meledak sekaligus. Setelah tenang, kami mula berjalan semula. Kali ini, kami melalui jalan yang lebih terang. Apabila tiba di hadapan penginapan, saya mengumpulkan keberanian. Saya tidak mahu menyembunyikannya lagi. Chi Keong, saya memanggilnya. Ya, dia memandang saya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya suka awak. Saya rasa saya mencintai awak. Mata Chi Keong membesar. Saya menyambung, aneh, bukan, baru 3 hari kenal. Tapi saya yakin, awak adalah orang pertama seperti ini. Awak memahami saya, menghormati saya, dan melindungi saya. Chi Keong memegang tangan saya. Saya juga mencintai Luisa, katanya dengan serius. Sejak saat pertama kita bertemu, saya sudah tahu. Inilah dia. Saya suka kekuatan dan kejujuran Luisa. Malam itu, kami berciuman. Kami berciuman lama di tengah lorong. Dunia seolah-olah berhenti. Saya tertanya-tanya, adakah saya layak mendapat kebahagiaan seperti ini? Chi Keong berkata, saya batalkan semua rancangan perjalanan saya yang lain. Saya ingin tinggal di Buenos Aires selama sebulan dan meluangkan masa bersama Luisa. Saya terkejut. Tapi, Anda tidak mahu melawat bandar lain? Luisa lebih penting, kata Chi Keong dengan tegas. Saya memilih Anda daripada perjalanan. Air mata saya mengalir lagi. Kali ini, air mata kebahagiaan. Malam itu, selepas pulang ke rumah, saya tidak dapat tidur. Jantung saya berdebar-debar. Saya tidak pernah bermimpi bahawa perkara seperti ini akan berlaku dalam hidup saya. Chi Keong adalah orang yang telah memberi saya harapan. Buat pertama kali, masa depan kelihatan cerah. Sebulan berikutnya adalah masa paling bahagia dalam hidup saya. Chi Keong benar-benar membatalkan semua rancangan perjalanannya dan tinggal di Buenos Aires. Kami berjumpa hampir setiap hari. Pada hari saya bertugas di balai polis, kami berjumpa selepas tamat kerja, dan pada hari saya bekerja di salon rambut, Chi Keong menunggu saya di kafe berhampiran kedai. Kadang-kadang, saya melihat Chi Keong membaca buku sambil memandang saya dari sebalik tingkap kaca salon rambut. Setiap kali itu, hati saya berasa hangat. Chi Keong berusaha untuk memahami sepenuhnya kehidupan harian saya. Suatu hari, saya mengalami hari yang sukar di balai polis, tetapi Chi Keong memujuk saya.
Luisa memang seorang yang hebat. Dalam keadaan yang begitu sukar pun, Anda tidak pernah berputus asa, kan? Saya menggelengkan kepala. Bukan hebat, hanya tidak ada pilihan lain. Chi Keong memegang tangan saya. Tidak, hidup dengan jujur dalam situasi yang sukar adalah perkara yang sangat sukar. Anda patut berbangga dengan diri sendiri. Kata-katanya menyembuhkan saya. Sepanjang hidup saya, tiada siapa yang pernah menghargai saya. Tetapi Chi Keong mencintai saya seadanya. Walaupun mengetahui saya miskin dan menghadapi kesukaran, dia memilih saya. Apabila sebulan hampir berakhir, Chi Keong berkata dengan wajah serius, "Luisa, ada sesuatu yang ingin saya bincangkan." Kami duduk di kafe, tempat kami bertemu buat kali pertama. Saya berasa tegang. Saya fikir dia akan memutuskan hubungan. "Mahukah Anda pergi ke Malaysia bersama saya?" Chi Keong bertanya. Saya terkejut. Chi Keong memegang tangan saya dengan kuat. "Mari kita berkahwin. Mari pergi ke Malaysia dan mulakan hidup baru." Saya kehilangan kata-kata. Cadangan itu terlalu tiba-tiba. Tetapi saya seorang pegawai polis. Saya ada pekerjaan sebagai penjawat awam, dan kehidupan saya di sini. Chi Keong mengangguk. Saya faham. Ini bukan keputusan yang mudah. Jadi, saya akan beri Anda masa. Saya ada ibu bapa dan kawan-kawan. Bagaimana saya boleh tinggalkan semuanya? Saya berkata. Chi Keong tidak memaksa. Fikirlah perlahan-lahan. Saya perlu pulang ke Malaysia, tetapi saya akan menunggu. Berapa lama pun. Malam itu saya tidak dapat tidur. Cadangan Chi Keong terus berlegar di kepala saya. Pergi ke Malaysia bermakna meninggalkan semua yang saya ada. Namun, jika saya kekal di sini, bermakna saya akan terus hidup dalam kesukaran seperti ini sepanjang hayat. Seminggu kemudian, Chi Keong pulang ke Malaysia. Apabila kami berpisah di lapangan terbang, saya menangis. "Anda akan menunggu saya, bukan?" Saya bertanya. Chi Keong tersenyum dan menjawab, "Sudah tentu, perasaan saya tidak akan berubah." Selepas Chi Keong pergi, saya berasa kosong. Masa sebulan kami bersama terasa seperti mimpi. Namun, Chi Keong menghubungi saya setiap hari. Mesej akan tiba setiap pagi apabila saya bangun, dan pada waktu malam kami akan melakukan panggilan video. Bagaimana hari ini? Apabila Chi Keong bertanya, saya menceritakan hari saya, sukar. Saya dimarahi oleh bos di balai polis. Chi Keong memujuk saya. "Sabar sedikit lagi. Anda akan datang ke sini tidak lama lagi dan hidup dengan selesa." Setelah 2 bulan berlalu, saya membuat keputusan. Tidak ada apa-apa yang akan berubah jika saya kekal di sini. Saya fikir, mungkin saya boleh memulakan hidup baru bersama Chi Keong. Saya menelepon Chi Keong. "Chi Keong, saya akan pergi ke Malaysia." Apabila saya berkata begitu, suara Chi Keong menjadi ceria. "Benarkah? Anda benar-benar akan datang?" Saya tersenyum dan menjawab, "Ya." "Sudah tentu, jika Anda menepati janji, saya akan sediakan semuanya." "Luisa hanya perlu sediakan visa," kata Chi Keong. Jantung saya berdebar-debar. Akhirnya, hidup saya akan berubah. Namun, perkara paling sukar adalah memberitahu ibu bapa saya. Setelah berfikir sejenak, pada suatu malam, saya dengan berhati-hati memberitahu ibu bapa saya. "Ibu, ayah, ada sesuatu yang ingin saya bincangkan." "Duduk," saya berkata dengan suara menggeletar. "Saya ingin pergi ke Malaysia. Saya bertemu dengan seorang lelaki Malaysia dan memutuskan untuk berkahwin dengannya." Seketika, suasana senyap. Ayah mula bersuara terlebih dahulu. "Apa?" Ibu memandang saya dengan wajah pucat. "Luisa, apa yang kamu katakan ini?" Saya menjelaskan dari awal hingga akhir. Saya menceritakan bagaimana saya bertemu Chi Keong dan apa yang berlaku dalam sebulan itu. Semuanya. "Tidak boleh," kata ayah dengan tegas. "Kamu mahu pergi ke seberang dunia dengan lelaki yang baru kamu kenal beberapa bulan? Kamu waras ke?" Ibu menangis. "Luisa, tolonglah sedar, bagaimana kamu tahu lelaki itu orang baik?" Saya menjangkakan reaksi itu, tetapi hati saya sakit. Chi Keong orang baik. Dia benar-benar mencintai dan menghormati saya. Ayah menjerit, "Cinta? Apa yang kamu tahu tentang cinta dalam beberapa bulan? Kamu ditipu?" "Ayah, saya tidak ditipu." Chi Keong serius. "Saya membela diri, tetapi ayah tidak mahu mendengar. Sama sekali tidak boleh. Selagi saya hidup, saya tidak akan benarkan kamu pergi." Malam itu,
Saya menangis seorang diri di bilik. Saya menelepon Chi Keong dan menjelaskan situasinya. Ibu bapa saya membantah keras. Apa yang patut saya lakukan? Chi Keong berkata dengan tenang, saya akan datang lagi. Saya akan berjumpa ibu bapa Anda secara pribadi dan meyakinkan mereka. Benarkah? Tapi tiket kapal terbang mahal. Bukan. Apabila saya bimbang, Chi Keong tersenyum. Saya boleh melakukan apa sahaja untuk Louisa. Saya akan tunjukkan bahawa saya serius. Seminggu kemudian, Chi Keong datang lagi ke Buenos Aires. Saya menyambutnya di lapangan terbang dan air mata saya mengalir. Dia sanggup melakukan sejauh ini. Chi Keong mengusap kepala saya. Itu adalah perkara biasa. Louisa adalah masa depan saya. Chi Keong datang ke rumah kami malam itu. Dia menyapa ibu bapa saya dengan sopan. Selamat malam. Nama saya Tan Chi Keong. Saya mencintai Louisa. Ayah bersikap dingin. Kaulah lelaki yang nak bawa lari anak perempuan kami itu. Chi Keong menundukkan kepala. Ya, maafkan saya. Tetapi saya mencintai Louisa dari hati dan ingin bertanggung jawab ke atasnya seumur hidup. Bertanggung jawab? Bagaimana kamu nak bertanggung jawab? Ayah bertanya. Chi Keong mengeluarkan dokumen yang telah disediakan. Saya seorang pekerja syarikat. Ini adalah sijil pekerjaan saya dan penyata baki akaun bank saya. Saya telah bersedia agar Louisa dapat hidup stabil walaupun datang ke Malaysia. Ibu melihat dokumen itu dan terkejut. Ini gaji sebulan? Chi Keong mengangguk. Ya, di Malaysia, ini adalah gaji purata. Louisa juga boleh mencari pekerjaan jika dia belajar bahasa Melayu. Ayah masih ragu-ragu. Ini bukan soal wang. Bagaimana jika anak perempuan kami berasa sunyi dan susah sendirian di negara asing? Chi Keong menjawab dengan serius. Saya tidak akan membiarkan dia berasa sunyi sama sekali. Keluarga saya juga bersedia untuk menyambut Louisa. Dia tidak tahu bahasa Melayu, bagaimana dia nak hidup? Ibu bimbang. Chi Keong menjelaskan, saya akan mengajarnya. Lagipun, di Malaysia juga ramai orang yang berbahasa Sepanyol. Ada juga komuniti Amerika Selatan. Jadi Louisa tidak akan susah untuk menyesuaikan diri. Perbualan berterusan sehingga larut malam. Chi Keong menjawab semua soalan dengan jujur. Mungkin keikhlasannya telah disampaikan, ekspresi ibu bapa saya beransur-ansur lembut. Beri kami masa seminggu, kata ayah. Kami perlu berfikir. Selama seminggu itu, Chi Keong datang ke rumah kami setiap hari. Dia membantu ibu mencuci pinggan dan membantu ayah dengan kerja kedai. Ayah mula terbuka hati sedikit demi sedikit melihat keikhlasan Chi Keong. Dia nampaknya lelaki yang baik. Saya terdengar, ayah berkata kepada ibu. Ibu juga mengangguk. Louisa, sungguh bertuah kerana bertemu lelaki seperti itu. Seminggu kemudian, ibu bapa saya membenarkan. Namun, ada syaratnya. Setahun selepas berkahwin, jemput kami ke Malaysia. Kami ingin memastikan kamu benar-benar baik-baik saja. Saya memeluk ibu bapa saya dengan erat. Ya, saya janji. Chi Keong juga berjanji. Saya pasti akan menjemput Anda. Saya akan tunjukkan bahawa Louisa hidup bahagia. Saya gembira malam itu. Akhirnya, kehidupan baru saya akan bermula. 2 bulan kemudian, saya mendapat visa dan membeli tiket kapal terbang ke Malaysia. Saya menghantar surat letak jawatan di balai polis dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik salon rambut. Pemilik salon itu mengucapkan tahniah. Louisa, hiduplah dengan bahagia. Apabila berpisah dengan ibu bapa di lapangan terbang, saya banyak menangis. Saya akan sentiasa menghubungi. Jangan risau, ibu juga menangis. Makanlah dengan baik dan jaga kesihatan. Ayah memeluk saya dalam diam. Semasa menaiki kapal terbang, saya tidak menoleh ke belakang. Saya memutuskan untuk terus melihat ke hadapan. Chi Keong memegang tangan saya. Ini adalah permulaan baru. Saya mengangguk. Ya, ini permulaan kita. Apabila tiba di Malaysia, saya berasa gemetar. Sebuah negara asing, lapangan terbang yang tidak dikenali. Tetapi Chi Keong memegang tangan saya dengan erat. Jangan risau. Saya sudah sediakan semuanya. Ibu bapa Chi Keong datang menjemput kami di lapangan terbang. Ibunya segera memeluk saya dengan gembira, sebaik sahaja melihat saya. Selamat datang. Penat perjalanan jauh. Ayahnya juga menyambut saya dengan mesra. Menantu kami sungguh cantik.
Rumah Chi Keong adalah sebuah pangsapuri yang cantik. Ia jauh lebih baik daripada tempat saya tinggal. Ini rumah kita, kata Chi Keong dengan bangga. Saya terharu. Saya fikir, mulai sekarang, ini akan menjadi rumah saya. Seminggu kemudian, kami mengadakan majlis perkahwinan kecil. Ia adalah majlis ringkas yang hanya dihadiri oleh rakan-rakan dan keluarga Chi Keong. Saya memakai pakaian perkahwinan yang cantik. Apabila saya melihat diri saya di cermin, saya berasa seperti seorang puteri. Selepas berkahwin, saya mula menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Setiap hari saya belajar bahasa Melayu, dan Chi Keong mengajar saya selepas tamat kerja. Pada mulanya, ia sangat sukar. Saya tidak dapat membaca huruf Melayu dan sukar untuk membeli belah di pasar raya. Namun, saya terus mengalami perkara yang menakjubkan. Suatu hari, saya terlupa dompet saya di kafe. Saya bergegas kembali mencari, dan pekerja kedai telah menyimpannya. Saya fikir pelanggan akan mencarinya, kata pekerja itu sambil tersenyum dan menyerahkan dompet itu kepada saya. Di Argentina, ia pasti tidak akan dikembalikan. Saya terkejut pada hari itu. Saya fikir, orang di negara ini sungguh jujur. Pada suatu malam lain, saya perlu pergi ke kedai serbaneka pada jam 11 malam. Chi Keong bekerja, jadi saya perlu pergi sendirian. Saya berasa takut. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Argentina. Namun, apabila saya keluar, jalanan terang benderang dan orang ramai berjalan seperti biasa. Dalam perjalanan pulang dari kedai serbaneka, hati saya berasa hangat. Inilah keselamatan. Inilah kehidupan yang saya idamkan. Tempat yang tidak menakutkan untuk berjalan sendirian pada waktu malam. Kehidupan yang dijanjikan Chi Keong telah menjadi kenyataan. Setelah setahun tinggal di Malaysia, saya menjemput ibu bapa saya. Chi Keong menyediakan semua kos. Dari tiket kapal terbang hingga penginapan, semuanya. Saya ingin tunjukkan Malaysia kepada ibu bapa anda dengan betul, kata Chi Keong. Pada hari ibu bapa saya tiba di lapangan terbang Malaysia, saya sangat gembira. Ia adalah pertemuan semula dengan ibu bapa selepas setahun. Ibu segera menangis sebaik sahaja melihat saya. Louisa, kamu nampak berisi sedikit. Nampaknya kamu makan dengan baik. Ayah terus terkejut melihat Malaysia. Negara ini sungguh bersih. Tiada langsung sampah di jalanan. Saya berasa bangga. Saya dapat menunjuk-nunjuk negara yang saya pilih kepada ibu bapa saya. Pada malam pertama, kami pergi ke sebuah restoran. Apabila selesai makan dan keluar, ibu menyadari bahawa dia telah terlupa beg tangan di restoran. Alamak, ibu panik. Saya segera bergegas kembali ke restoran. Beg tangan itu berada di tempat duduk yang sama. Tiada siapa yang menyentuhnya. Pekerja kedai berkata, "Saya fikir ia milik pelanggan. Jadi saya biarkan sahaja." Ibu menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Louisa, mengapa orang di sini begini?" Saya tersenyum dan menjawab, "Malaysia memang begitu." Pada mulanya saya pun terkejut. Ayah berkata kepada Chi Keong, "Menantu, negara ini sungguh hebat. Sangat berbeza dengan negara kami." Hari kedua, saya membawa ibu bapa saya ke Kuala Lumpur. Walaupun sudah melepasi jam 11 malam, jalanan terang benderang dan sibuk dengan orang ramai. Ibu terkejut melihat wanita muda berjalan sendirian. "Louisa, gadis-gadis itu berjalan sendirian." Ibu bimbang. Saya menjelaskan, "Di sini selamat walaupun pada waktu malam. Saya berjalan-jalan setiap malam. Saya tidak pernah berasa takut." Air mata bertakung di mata ayah. "Louisa," ayah memanggil saya. "Ya, ayah." Apabila saya menjawab, ayah memegang tangan saya. "Hanya dengan fakta bahawa kamu boleh hidup tanpa kebimbangan di sini, saya sudah bersyukur. Kamu telah membuat pilihan yang sangat baik." Saya menangis teresak-esak. Ayah telah menerima pilihan saya. Chi Keong juga menyeka air mata di sebelah saya. Ibu juga menangis sambil memeluk kami. Ibu bapa saya tinggal di Malaysia selama seminggu. Mereka melawat hospital dan menaiki LRT. Kos hospital di sini murah sangat ke? Ibu terkejut. Apabila saya menjelaskan sistem insurans kesihatan Malaysia, mereka lebih terkejut. "Jika di negara kami, kosnya pasti 10 kali ganda dari ini," ayah mengeluh. "Louisa, nampaknya kamu tidak perlu risau jika sakit di sini." Saya mengangguk. "Ya, sebab itu saya berasa lega." Pada hari ibu bapa saya pulang,
Di lapangan terbang, ibu berkata, "Louisa, hiduplah bahagia. Ini rumah kamu sekarang, jadi jangan risau." Ayah juga mengucapkan terima kasih kepada Chi Keong. "Menantu, tolong jaga anak perempuan kami. Selepas ibu bapa saya pulang ke Argentina, saya yakin dengan pilihan saya. Saya tahu bahawa datang ke Malaysia adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Kini saya benar-benar bahagia." Pada tahun kedua perkahwinan kami, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Seorang rakan sekerja Chi Keong bekerja di stesen radio, dan apabila mendengar cerita kami, dia ingin menampilkannya dalam rancangan. Kisah Louisa sungguh menyentuh hati. "Mahukah Anda bercerita di radio?" Chi Keong bertanya. Saya berasa malu, tetapi saya bersetuju, memikirkan ia juga akan menjadi latihan bahasa Melayu. Siaran radio itu adalah siaran langsung. Pengacara bertanya, "Bagaimana Anda boleh datang ke Malaysia?" Saya menjawab, dalam bahasa Melayu yang agak gagap, "Saya bertemu dengan suami saya dan mencintainya. Malaysia adalah negara yang selamat dan baik." Selepas siaran itu, sambutannya hangat. Orang ramai berkata cerita saya menyentuh hati mereka. Dan seminggu kemudian, saya menerima email. Ia datang daripada sebuah syarikat yang mengekspor kandungan Malaysia ke Amerika Selatan. "Kami mendengar temu bual radio Anda. Kami sedang mencari kaki tangan yang bertanggung jawab untuk penterjemahan dan interpretasi bahasa Sepanyol di syarikat kami. Adakah Anda berminat untuk menghadiri temu duga?" Saya tidak percaya. Tawaran kerja. Apabila saya menunjukkannya kepada Chi Keong, dia juga terkejut. "Louisa, ini peluang yang sangat baik. Cubalah." Apabila saya pergi untuk temu duga, saya berasa gemetar. Namun, para penemu duga bersikap ramah. "Bagaimana tahap penguasaan bahasa Sepanyol Anda?" Saya menjawab dengan yakin, ia adalah bahasa ibunda saya. Saya juga boleh berbahasa Inggris. "Adakah Anda suka drama dan animasi Malaysia?" Penemu duga bertanya. Saya menjawab dengan jujur, saya banyak menontonnya sejak bertemu suami saya. Ia sangat menarik. Semua rakan-rakan saya di Amerika Selatan juga sangat menyukainya. Seminggu kemudian, saya menerima surat tawaran. Saya melompat kegembiraan. Chi Keong memeluk saya. "Tahniah, Louisa. Syukurlah." Pada hari pertama bekerja, saya berasa gementar. Namun, rakan sekerja menyambut saya dengan mesra. "Louisa, saya dengar radio Anda. Sungguh menyentuh hati. Ramai orang yang tahu tentang cerita saya. Tugas saya adalah menterjemah drama dan rancangan hiburan Malaysia ke dalam bahasa Sepanyol. Saya membuat sari kata agar penonton di Amerika Selatan mudah faham. Pada mulanya ia sukar, tetapi kemahiran saya semakin meningkat. Apabila gaji bulanan tiba, saya melihat akaun bank dan menitiskan air mata. Jumlahnya lebih banyak daripada wang yang saya peroleh selama 3 tahun di Argentina. Saya tidak percaya gaji sebulan lebih banyak daripada gaji 3 tahun. Saya segera menghantar wang kepada ibu bapa saya. "Ibu, ayah, gunakan wang ini untuk berpindah ke rumah yang lebih baik." Ibu menangis di telefon. "Louisa, semua ini wang kamu ke?" Saya menjawab dengan bangga. "Ya, saya yang peroleh." 6 bulan kemudian, gaji saya meningkat lagi. Syarikat menghargai kemahiran saya. Saya memahami pasaran Amerika Selatan dengan baik dan terjemahan saya juga tepat. Bos memuji saya. "Terima kasih kepada Louisa. Kadar tontonan di Amerika Selatan telah meningkat." Setahun kemudian, saya membelikan ibu bapa saya sebuah rumah baru di Argentina. Saya juga melangsaikan semua hutang mereka. Kos hospital ibu juga saya tanggung. Ayah berkata di telepon, "Louisa, kamu telah menyelamatkan keluarga kami." Saya menangis. Saya sangat gembira kerana saya, yang sepanjang hidup berasa terbeban, kini dapat membantu ibu bapa saya. Chi Keong memeluk saya di sebelah. "Louisa memang hebat." Rumah baru ibu bapa saya terletak di kawasan yang baik di Argentina. Ibu bapa saya berbangga dengan jiran-jiran mereka. Anak perempuan kami berjaya di Malaysia. Dia ada menantu orang Malaysia. Ibu bapa saya menjadi terkenal di kejiranan. Mereka dipanggil pasangan yang mempunyai menantu orang Malaysia. Rakan-rakan ibu saya cemburu. "Wah, anak perempuan kamu sungguh bertuah. Alangkah baiknya jika anak perempuan saya juga dapat bertemu lelaki Malaysia." Malah, seorang rakan bertanya kepada anak perempuannya, "Mengapa kamu tidak bercinta dengan lelaki Malaysia?"
Lihatlah Luisa. Hidupnya berubah sepenuhnya, bukan? Ibu berkata sambil ketawa di telepon. Luisa, terima kasih kepada kamu, ibu dihormati di kejiranan. Saya berasa bangga, kerana saya telah membuktikan bahawa pilihan saya adalah tepat. Kadang-kadang, rakan-rakan saya di Argentina menghubungi. Luisa, kamu betul-betul suka Malaysia? Ya, saya pun ingin pergi. Saya menjawab dengan jujur, ya, saya suka. Tapi tidak mudah. Kamu perlu belajar bahasa, dan budayanya pun berbeza. Tapi kalau berusaha, ia adalah negara yang banyak peluang. Di syarikat, saya terus naik pangkat. 2 tahun kemudian, saya menjadi ketua pasukan bahagian perniagaan Amerika Selatan. Saya mempunyai kaki tangan di bawah saya. Ada orang Malaysia, ada juga orang dari negara lain. Suatu hari, semasa temu duga untuk pekerja baru, seorang wanita dari Argentina datang. Saya menghormati Anda, senior. Saya juga ingin menjadi seperti Anda, kata wanita itu. Saya terharu. Saya tidak pernah sangka saya akan menjadi contoh bagi seseorang. Pada tahun ketiga, saya menjemput ibu bapa saya lagi ke Malaysia. Kali ini mereka tinggal selama sebulan. Ayah melawat syarikat saya dan menitiskan air mata. Luisa bekerja di syarikat sebesar ini. Ibu terkejut melihat rumah saya. Kami telah berpindah ke Pangsapuri yang lebih besar. Luisa, semua ini rumah kamu ke? Saya tersenyum dan menjawab, ya. Saya tinggal bersama Ci Keong. Ibu bapa saya sangat menyayangi Ci Keong. Menantu, terima kasih banyak-banyak. Kamu telah mengubah kehidupan anak perempuan kami. Ci Keong menjawab dengan rendah hati. Tidak. Luisa mencapainya dengan usaha sendiri. Kini saya berusia 30 tahun. Sudah 7 tahun saya tinggal di Malaysia. Apabila saya melihat ke belakang, ia terasa seperti mimpi. Saya, yang dulu menerima gaji 80,000 yen Jepun sambil bekerja di salon rambut, kini menjadi ketua pasukan di sebuah syarikat besar. Saya juga mempunyai anak perempuan yang komel. Namanya Sofia. Dia juga mempunyai nama Malaysia, yaitu Yui. Yui sedang belajar kedua-dua bahasa Melayu dan Sepanyol. Apabila saya bercakap dengannya dalam bahasa Sepanyol, Ci Keong menjawab dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang, saya memberitahu Yui, ibu dulu sangat susah semasa muda, tetapi ibu tidak berputus asa. Sebab itu, ibu bahagia sekarang. Yui bertanya, ibu suka Malaysia? Saya tersenyum dan menjawab, ya. Malaysia adalah negara yang memberi ibu harapan. Saya masih berjalan-jalan setiap malam. Saya suka berjalan sendirian di kawasan Pangsapuri. Rasa selamat yang saya rasakan buat kali pertama apabila datang ke Malaysia 7 tahun lalu masih sama. Saya cuba untuk tidak lupa betapa berharganya dapat berjalan tanpa rasa takut. Ibu bapa saya kini hidup selesa. Ibu sihat dan ayah telah menutup kedainya. Mereka hidup dengan senang lenang dengan wang yang saya kirim. Setiap bulan kami bersemuka melalui panggilan video. Luisa, kamu adalah kebanggaan kami. Setiap kali ayah berkata begitu, hati saya berasa hangat. Ci Keong masih mencintai saya seperti dulu. Bertemu Luisa adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Apabila dia berkata begitu, saya juga menjawab, saya juga. Awak telah menyelamatkan hidup saya. Kami kadang-kadang melawat Argentina, kerana saya ingin menunjukkan kampung halaman ibu kepada Yui. Apabila berjalan di jalan-jalan Buenos Aires, kenangan lama kembali. Apabila berdiri di hadapan perhentian bas tempat saya bertemu Ci Keong buat kali pertama, saya berasa terharu. Di sinilah takdir kita bermula, bukan? Saya berkata, dan Ci Keong tersenyum. Apa yang akan berlaku jika papan tanda itu tidak jatuh? Saya memegang tangannya dengan erat. Walaupun begitu, kita pasti akan bertemu. Kerana itu takdir. Kisah saya mungkin kedengaran seperti keajaiban, tetapi ia adalah kenyataan. Kisah seorang pegawai polis wanita Argentina yang menerima gaji 80,000 yen Jepun, equivalent, telah menemui kehidupan baru di Malaysia. Ini bukan hanya kisah saya seorang, ini adalah peluang yang negara Malaysia berikan kepada saya dan hasil daripada kepercayaan Ci Keong kepada saya. Walaupun kini saya bekerja di Malaysia, saya masih berfikir, syukurlah saya tidak berputus asa terhadap impian saya. Syukurlah saya berani mengembara ke tempat baru. Dan yang paling penting, syukurlah saya percaya kepada cinta dan mengikutinya.
Saya ingin memberitahu mereka yang mendengar cerita saya ini. Hidup tidak dapat diramal. Namun, jika Anda berani apabila peluang datang, hidup Anda mungkin berubah. Seperti saya. Kini saya benar-benar bahagia, dan saya akan melindungi kebahagiaan ini selama-lamanya. Bagaimana cerita hari ini? Jika Anda rasa cerita ini bagus, sila langgan saluran, like, dan aktifkan notifikasi untuk melihat lebih banyak cerita.